Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi bagi pendapat aku, Realme GT Neo 3 ni, smartphone terbaru daripada Realme ni, dia adalah merupakan sebuah smartphone yang lebih memfokuskan kepada pengalaman mobile gaming. Dan dekat sini pun aku berpendapat juga yang mana Realme GT Neo 3 ni juga, dia adalah merupakan contender rapat lah untuk Poco F4 GT. Sebab apa aku cakap macam ni? Sebab harga jualan Realme GT Neo 3 ni, kalau korang tengok, dia punya harga dia tu tak berapa jauh beza sangat dengan Poco F4 GT. So Realme GT Neo 3 ni, korang boleh dapatkan pada harga jualan rasmi RM2,099 sahaja. Dan pada harga jualan macam ni, Realme kira banyak jugalah belanja spek yang manis lah supaya dia boleh bersaing rapat dengan Poco F4 GT. So apa spek dia yang best tu? Itulah sebab tu korang tengok video ni. Ini aku nak cerita lah ni. Jadi kita terus ke poin yang paling utama yang ada pada Realme GT Neo 3 ni, iaitu dia punya chip pemprosesan dia. So Realme GT Neo 3 ni, dia adalah merupakan smartphone pertama di Malaysia yang dibawa masuk yang menggunakan chip pemprosesan terbaru daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 8100 5G. So menurut Realme, chip 8100 5G ni digunakan adalah lebih untuk mengutamakan kestabilan dan kesejukan. Ataupun senang cerita, dia sebenarnya menganjing Snapdragon lah. Sebab kita tahu yang mana Snapdragon 8 Gen 1 ataupun Snapdragon 888 tu, dia memang memanjang masa panas kan. So dengan gabungan chip MediaTek Dimensity 8100 5G ni, lepas tu campur dengan RAM jenis LPDDR5 8GB, lepas tu campur lagi dengan jenis storage UFS 3.1 256GB, Realme claim yang mana dia orang mampu untuk mempertingkatkan performance dan efisiensi pada Realme GT Neo 3 ni. So persoalan dia sekarang, betul ke apa yang Realme claim ni? Jadi berdasarkan ujian yang aku buat, sebenarnya Dimensity 8100 5G ni, dia memang tak boleh nak lawan lah dengan Snapdragon 8 Gen 1. Tapi dari segi dia punya performance dia tu, dia sebenarnya performance dia tak berapa jauh sangat beza kalau nak dibandingkan dengan Snapdragon 888. So tak kisahlah kan, dari segi skor CPU kan, single core ataupun multi core score pada Geekbench 5 contohnya, ataupun skor untuk GPU dia dekat 3D Mark Wildlife Extreme tu, korang boleh nampak yang mana kedua-dua chipset ni dia mempunyai peak performance yang lebih kurang sama. Jadi korang boleh assume lah yang mana Dimensity 8100 5G ni akan mampulah untuk mainkan game-game kegemaran korang tu kan. Tak kisahlah kalau korang nak main Mobile Legend ke, PUBG Mobile ke, Genshin Impact ke, sepatutnya dia boleh mainkan game-game tu semua dengan jayanya. Tapi aku perasan jugalah yang mana tak semua game yang ada ni dia fully optimized. Kalau macam PUBG dengan Genshin Impact memang tak ada masalah lah untuk dapatkan static grafik yang tinggi. Cuma dekat macam Mobile Legend ni, buat masa sekarang game ni dia tak dapat lagi update yang boleh enablekan high frame rate and grafik yang tinggi. So aku rasa benda ni berlaku adalah disebabkan yalah chip pemprosesan ni dia kira masih baru lagi. So maybe dia belum optimize lagi lah untuk game Mobile Legend tu. Dan kalau bercakap pasal panas sejuk pula, kat sini juga aku perasan yang mana Dimensity 8100 5G ni dia mempunyai performance thermal yang agak baik jugalah. Sebab walaupun waktu aku guna kan, walaupun dia panas under high workload, aku perasan yang mana kira dia tak ada masalah throttling yang ekstrim lah macam yang terdapat pada Snapdragon 888 ataupun Snapdragon 8 Gen 1. So dekat sini juga aku assume yang mana Dimensity 8100 5G ni mungkin dia mempunyai nilai efisiensi yang lebih tinggi, dan sistem penyejukan vapor chamber yang digunakan pada Realme GT Neo 3 ni dia berfungsi dengan sangat baik. Dan just untuk seronok-seronok lah, yang ini pula adalah skor perbandingan di antara Dimensity 8100 5G dengan Snapdragon 8 Gen 1. Kemudian perkara lain yang menarik tentang Realme GT Neo 3 ni, aku rasa adalah lebih kepada bahagian pengecasan dia lah. So Realme dia menawarkan setup dual battery 2500 mAh. So bila campur tu total capacity dia adalah 5000 mAh. Dan dalam kotak pun korang akan dapat satu adapter pengecasan Super Dart 80W yang memang pantas, dia kira pengecasan pantas. Dan apa yang menariknya lagi, Realme turut buat satu claim yang agak besar jugalah bagi pendapat aku. So dia orang kata yang mana bateri 5000 mAh dia ni hanya akan degrade kepada 80% hanya selepas 1600 kali cycle pengecasan. So 1600 kali pengecasan cycle ni memang banyak gila lah kan. Sebab kalau kita tengok smartphone manufacturer lain, selalunya dia orang akan kata bateri akan jatuh kepada 80% selepas dalam 500 ataupun 600 cycle. So sebab tu aku kata memang agak menarik juga
lah dari segi dia punya sistem pengecasan dia ni kan. Yang apa yang dijanjikan tu memang agak best lah. So memandangkan smartphone ni, kalau korang beli memang korang akan guna untuk lenjan main game. Memang kalau main game bateri memang selalu cepat habis. So maksudnya korang memang akan selalu cas smartphone korang. Memang benda ni bagus lah untuk korang. Dan aku rasa memang tak lengkap lah kan kalau nak cerita pasal Realme GT Neo 3 ni kalau kita tak bersembang berkenaan dengan dia punya rekaan belakang dia punya design dia. So macam untuk Realme GT Neo 3 ni, dia orang mengetengahkan rekaan racing stripe design. So dekat belakang ni memang terpampang besar-besar alam lah. Korang boleh nampak lah dia ada dua stripe ni kan, yang mana stripe dia ni melambangkan GT tu lah kan. Selalunya kereta-kereta laju memang akan ada lah dua stripe ni. So dalam video ni korang boleh nampak yang mana aku gunakan ni adalah warna biru. So dia ada 3 pilihan warna yang korang boleh buat: warna biru, warna putih dan warna hitam. Dan kalau korang rasa stripe yang ada kat belakang ni macam sakit mata, then memang aku akan nasihatkan untuk go for warna hitam. Sebab warna hitam tu memang clean, dia tak ada stripe tu. Stripe ni hanya ada pada warna biru dan warna putih sahaja. Dan bercakap berkenaan dengan back panel dia lagi, kalau korang tengok dekat bahagian bawah ni ada perkataan Dare to Leap. Nampak tak? Dia dah ada beza sikit kan. Sebab kalau dulu perkataan Dare to Leap ni memang akan terpampang sebesar-besar alam dekat bahagian belakang ni kan. So mungkin kali ni Realme memberi peluang kepada orang-orang yang tak berminat dengan perkataan besar tu. So dia letaklah Dare to Leap ni, dia betul-betul kecil dekat bawah logo Realme ni. So bagi aku, in terms of dia punya rekaan back panel dia ni memang tak ada masalah. Di mata aku memang nampak cantik saja. Dan Realme GT Neo 3 ni pun memang sedap pegang di tangan sebab dia tak adalah berat sangat. Dia besar tapi korang takkan rasa berat dia tu. Cuma satu benda yang korang confirm akan perasan bila pegang Realme GT Neo 3 ni adalah dia memang terasa macam sebuah smartphone yang agak lebar. Dan untuk sebuah smartphone gaming, memang tak sah lah kan kalau kita tak bercerita berkenaan dengan skrin hadapan dia. Jadi untuk Realme GT Neo 3 ni, dia mempunyai saiz skrin hadapan bersaiz 6.7 inci Full HD Plus AMOLED display. Dan kemudian dia punya skrin ini juga turut mampu untuk memaparkan 10-bit color ataupun 1 billion color. Dan of course lah, dia punya skrin ini juga turut menyokong dynamic refresh rate sehingga 120Hz. Dan apa yang aku boleh katakan, skrin yang digunakan pada smartphone ni memang adalah sebuah skrin yang sangat baik. Dia mampu untuk memaparkan warna yang memang sangat vivid, and then kemudian dia punya viewing angle pun memang cemerlang gila. Dan kalau korang ni jenis yang suka flat display, skrin dia memang flat dah. Dia tak adalah curve-curve tu semua. Cuma kalau korang ni jenis suka baca teks kan, ataupun banyak membaca dekat smartphone tu, dengan saiz skrin 6.7 inci ni and then dengan resolusi Full HD Plus tu, kalau mata korang dah terbiasa pernah gunakan skrin yang 2K display, then korang boleh nampak lah yang mana dia punya resolution dia tu tak adalah terlampau sharp sangat. Tapi aku rasa benda ni bukan satu benda yang major problem sangat, sebab macam aku sendiri pun masih lagi boleh membaca apa yang aku nak baca. Dan kalau korang ni jenis yang lebih banyak layan entertainment, maksudnya korang banyak tengok movie, tengok Netflix, and then korang banyak main game, selain daripada skrin hadapan dia yang cantik ni, aku rasa korang akan suka juga sebab Realme GT Neo 3 ni juga turut didatangkan dengan setup stereo speaker. So dia punya stereo speaker ni dia tune by Dolby Atmos, dan dia punya kedudukan speaker dia adalah satu pada bahagian bawah dan satu lagi adalah pada bahagian earpiece. Yang mana dia punya talaan bunyi dia tu, bagi aku boleh kata yang mana bunyi dia tu, sound yang dikeluarkan tu adalah dalam 60-70% dekat bahagian bawah dan selebihnya adalah pada bahagian earpiece dekat bahagian atas tu. So dia bukan jenis stereo speaker yang balance lah. Dan pada skrin ni juga, dekat bawah ni korang akan nampak yang mana dia didatangkan dengan setup in-display fingerprint scanner yang memang laju untuk baca cap jari aku. Dan apa yang menariknya lagi, fingerprint scanner dia juga turut mempunyai fungsi untuk membaca korang punya heartbeat. Dia boleh baca korang punya degupan jantung. Tapi apa yang tak bestnya bagi aku, kedudukan fingerprint scanner dia ni memang macam agak bawah sangat lah. Dia macam tak natural lah bila kita nak gunakan. Kemudian spesifikasi lain yang ada pada Realme GT Neo 3 ni, kalau cerita pasal kamera, dia ada 4 setup kamera. Tapi dalam 4 kamera yang dia ada ni, yang menarik perhatian aku hanyalah kamera utama dia je lah. Sebab dia menggunakan Sony IMX766. So kamera 50MP dia ni kira macam kamera flagship lah. Untuk kamera dia yang lain-lain tu, macam kamera ultra wide, dia ada kamera ultra wide 8MP. So 8MP tak adalah nampak menarik sangat. Ada kemudian satu lagi kamera ni, kamera makro 2MP. Memang lagi lah useless kan. 2MP makro memang tak cantik. So sepanjang beberapa hari aku gunakan smartphone ni, untuk kamera utama dia bagi aku memang tak ada masalah. Gambar yang dia hasilkan tu memang just nice lah kan, bagi pendapat aku. Cuma satu benda yang membimbangkan aku adalah dari segi capability video dia. Sebab Sony IMX766 yang digunakan pada Realme GT Neo 3 ni, dia turut mempunyai fungsi Optical Image Stabilization OIS. Tapi bila aku gunakan pada mode
video, aku shoot video pada resolusi 4K. Video memang nampak bergegar teruknya. Memang tak boleh bawa bincang lah. Gegaran ni hanya akan tak ada bila kita turunkan resolusi kepada 1080p. Tapi pada 1080p ni pun aku memang boleh detect lah yang mana penstabilan yang dibuat tu adalah penstabilan Electronic Image Stabilization, EIS. Dia maksudnya buat masa sekarang ni untuk video, fungsi OIS tu memang tak digunakan langsung. So aku tak pastilah sama ada ini adalah bugs ke apa ke. So aku mengharapkan yang mana ni adalah bugs yang ada pada Realme GT Neo 3 yang aku tengah gunakan sekarang ni lah. And aku hopefully Realme take note pasal benda ni and tolonglah fix benda ni secepat yang mungkin. Dan kemudian dari segi software pula, Realme GT Neo 3 ni dia memang out of the box korang akan dapat Android 12 dengan antara muka Realme UI 3.0. So basically Realme UI 3.0 ni memang tak ada banyak beza dengan ColorOS. Memang adik-beradik, memang lebih kurang sama, memang identical gila lah. So apa yang ada dekat ColorOS memang akan ada dekat Realme UI ni kan. So apa benda yang korang akan dapat? Korang akan dapat lah kan floating window 2.0, kebolehan untuk korang ubah wallpaper, personalize apa benda yang korang nak tukar icon tu semua. Dan kemudian dia juga ada GT Mode 3.0 untuk optimize waktu korang gaming tu semua. And last kali, Realme GT Neo 3 ni juga turut mempunyai fungsi Tactile Engine 2.0. So dia punya vibration motor dia tu memang jenis yang tactile. Dan Realme GT Neo 3 ni juga turut mempunyai 360 NFC. So maknanya korang boleh gunakan fungsi NFC tu tak kisah dekat sudut-sudut mana pun dia akan detect NFC tu. And tu je lah kan berkenaan dengan Realme GT Neo 3 yang terbaru ni. Jadi macam aku cakap tadi, Realme GT Neo 3 ni dia dijual pada harga jualan rasmi RM2,099 untuk model 8GB RAM dan 256GB internal. Seperti biasa memang aku akan letakkan link pembelian dekat dalam description box di bawah lah. Jadi apa pendapat korang tentang Realme GT Neo 3 ni? Bagi aku, walaupun dia punya performance dia tu, raw performance dia tu tak sama macam kalau kita gunakan Snapdragon 8 Gen 1, but still aku rasa aku okay kan. Aku memang okay sebab so far game-game yang aku main dekat Realme GT Neo 3 ni pun lebih kurang sama je feel dia. Semua game pun memang aku boleh letak je kan, letak je grafik tinggi and overall main elok je. Cuma bila start main benchmarking je lah kan, baru akan nampak lah yang mana dia punya Dimensity 8100 5G ni, dia punya performance tu tak adalah setanding macam Snapdragon 8 Gen 1. So dari segi performance tu dia bukan satu isu untuk aku lah. Benda yang aku risau adalah lebih kepada dia punya sistem OIS yang macam aku cakap tadi untuk video tu. Aku memang pelik kenapa tak boleh gunakan OIS pada mode video kan. Kenapa memang pelik gila lah. Sebab tu aku cakap tadi, aku memang sangat mengharapkan yang mana isu tu adalah lebih kepada bugs je, yang mana benda tu boleh diperbaiki pada software update yang akan datang. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.